Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kami telah memilih satu elemen daripada 4 elemen jari yang telah kami pelajari, iaitu elemen emosi. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan apabila pelajar dikaitkan dengan isu stres. Sebenarnya perkara ini tidak lagi asing dalam masyarakat kita, terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 yang telah memaksa majoriti pelajar untuk menjalani sesi pembelajaran secara atas talian, di mana mereka tidak boleh bertanyakan soalan secara bersemuka dengan tenaga pengajar, dan ini juga menyebabkan mereka tidak banyak memahami tentang apa yang dipelajari. Jadi berdasarkan tinjauan yang telah kami lakukan terhadap rakan sekelas kami, hampir 70% yang menyatakan bahawa mereka stres dengan perkara ini. Seterusnya, pelajar juga turut menggunakan otak untuk belajar. Jadi aktiviti otak sebenarnya melibatkan kajian psikologi yang berkait rapat dengan emosi, di mana ia boleh mempengaruhi dan memberi kesan kepada tingkah laku manusia. Antara tokoh pekaji stres barat yang terkenal ialah Hans Selye. Selye 1993 telah mencipta satu teori dan model stres yang dinamakan teori sindrom adaptasi am, iaitu General Adaptation Syndrome Theory, yang mana telah menegaskan bahawa stres ialah satu perubahan yang berlaku pada diri seseorang sama ada ke atas fizikal atau mental yang disebabkan oleh sesuatu tekanan atau paksaan. Jadi bagaimanakah tekanan ini boleh bermula kepada pelajar? Saya serahkan pembincangan lanjut kepada rakan pembentang saya seterusnya. Ahmad Al-Hami di atas penjelasan tersebut. Dapat banyak punca berlaku stres dalam kalangan pelajar, tapi di sini kami ingin menekankan satu punca sahaja melalui tinjauan yang sama. Rata-rata pelajar menyatakan bahawa punca mereka stres belajar secara atas talian ialah bebanan kerja terlalu banyak dan masa yang singkat. Mereka merasa keletihan bila menghabiskan masa menghadapkan laptop sepanjang hari untuk menyiapkan semua tugasan. Menurut Toilet yang 29 dan World Matematika, stres berlaku apabila individu tersebut mengalami kekalahan dalam menguruskan kesemua tugasan yang diberikan oleh seseorang, mengakibatkan mereka berasa kecewa dan memandang rendah terhadap prestasi diri. Perkara ini menimbulkan tekanan terhadap psikologi pelajar seperti perasaan dan emosi. Isu ini sangat kait rapat dengan konsep insan seimbang yang pelajari yang terdiri pada jasmani, emosi, rohani dan interaktif ini. Tanpa salah satu ciri tersebut membawa kepada pembinaan individu yang tidak seimbang. Kesan ketidakseimbangan konsep jari ini menyebabkan individu tidak mampu menghadapi cabaran yang lebih besar. Terima kasih saudara Ishraq. Tanda-tanda stres ini adalah universal dan berbeza bagi setiap individu. Namun, menurut sarjana Islam, tanda stres ini dapat dilihat daripada beberapa sudut, seperti kegelisahan jiwa ataupun emosi seseorang individu tersebut. Antara kesan stres terhadap pelajar yang tidak bersemangat untuk meneruskan pengajian kerana mereka telah hilang motivasi. Menurut Kaplan 1996, stres terjadi apabila seseorang merasa bimbang kerana peristiwa atau tanggungjawab yang melebihi kebolehan dan keupayaan berdaya tindak. Marilah kita luaskan lagi lensa perbincangan kita dengan memikirkan apakah yang akan berlaku apabila pelajar-pelajar ini hilang semangat untuk belajar. Womber 2010 menyatakan bahawa individu yang mengalami stres akan menunjukkan prestasi akademik yang rendah. Perkara inilah yang banyak berlaku pada hari ini, di mana remaja memilih untuk berhenti belajar kerana mereka menganggap diri mereka tidak sesuai dalam bidang akademik. Seterusnya, mari kita mendengar perkara yang akan disampaikan oleh saudara Aidil. Dipersilakan. Seterusnya, kami sangat menitik beratkan tanggungjawab sosial sebagai perkara penting bagi membendung masalah kecederaan emosi. Segalanya bermula daripada diri sendiri. Kerapkan bersenang kerana ini adalah salah satu konsep insan seimbang, iaitu jasmani. Dr. Lee Wai-Jin, perundi Sekretari Sawil Medical Center Valley City berkata, semasa bersenang, tahap endorfin dalam badan meningkat yang berperanan dalam mencetuskan rasa gembira. Belajar untuk bertenang dan melakukan perkara yang disukai. Setiap kali anda merasakan tekanan, cuba untuk menarik nafas dan hembus perlahan-lahan supaya tenang apabila mencari solusi. Dengan melakukan perkara yang disukai, kita akan berasa lebih gembira dan motivasi. Di samping itu, janganlah kita lupa tentang konsep rohani, iaitu beribadah mengikut ajaran agama masing-masing untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Kedua, peranan ibu bapa. Dr. Nik Salidah Suhailani Saleh berkata, dalam Islam, setiap anak yang lahir mempunyai fitrah sendiri dan membesar mengikut pengaruh siapa yang mendidiknya. Sebagai ibu bapa, perlulah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Ibu bapa perlulah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak. Apabila anda melihat emosi anak-anak berubah atau mereka menunjukkan rasa bosan semasa belajar, berkomunikasilah dengan mereka. Tanyakan tentang perasaannya dan juga keadaan pembelajaran mereka. Jangan biarkan mereka pendam perasaan seorang diri. Cuba beri penyelesaian dan bertanyakan apa yang boleh dibantu. Seterusnya, sediakan kemudahan asas pembelajaran yang lengkap di rumah seperti sambungan internet yang stabil dan ruang belajar yang kondusif. Ketiga, rakan-rakan. Al-Farabi telah berpendapat bahawa seseorang tidak akan mampu mencapai kesempurnaannya dengan sendiri melainkan dengan bantuan orang lain. Pelajar perlulah berkongsi perasaan dengan seseorang seperti kawan rapat anda yang anda percayai dan dapat memahami perasaan anda. Ada yang lebih selesa dengan kawan-kawan kerana mereka sebaya dan dapat memahami. Pelajar akan berasa lega dan merasai bahawa masih ada orang yang sayang dan ambil berat tentang diri anda. Yang terakhir adalah peranan pihak sekolah atau universiti dengan menyediakan komunikasi bertulis dan multimedia. KPM dan KPT telah mengedarkan garis panduan pembelajaran secara atas talian yang lengkap. Pihak sekolah perlu menyampaikan maklumat tersebut secara proaktif dengan menggunakan video dan infografik yang lebih mudah. Seterusnya, menggunakan platform pembelajaran atas talian seperti Google Meet, Zoom, Webex, Telegram dan WhatsApp.
Terima kasih Fakhrul Aidin. Maka secara tuntasnya, banyak langkah yang dapat diambil oleh pelajar dan mahasiswa secara umumnya dan mahasiswa ijazah sejarah muda perubatan dan pembedahan secara khususnya dalam membendung amarah stres daripada terus berleluasa dan bermaharajalela dalam diri ini. Merujuk kepada tour de force oleh pakar psikologi Robert Greene, stres mencelarukan minda, merosakkan badan dan menghancurkan kita. Otak yang menjadi komponen utama dan aset penting bagi seseorang mahasiswa turut diselewengkan oleh bahana stres ini. Maka jelaslah tuan-tuan dan perempuan sekalian, mengambil pelajaran daripada konsep Jerry betapa pentingnya mengawal emosi ini dan betapa pengurusan stres amatlah vital untuk kesinambungan hidup kita dalam menguatkan lagi visi pembelajaran sepanjang hayat dalam diri kita. Jadilah seseorang yang pragmatik dan rasional. Ingatlah, semuanya bermula dengan diri anda. Terima kasih, salam hormat dan Assalamualaikum.